Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis yang dirahmati oleh Allah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur program pihak Ramadan, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun tuan-tuan sekalian di bulan Ramadan dah masuk ayat ke-11 yang pantas dan masa berlalu meninggalkan kita. Kita doa ni tuan-tuan semenjak bulan Rejab lagi supaya Allah ketemukan kita dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya kerana umur kita yang singkat, umur kita yang pendek tuan sekalian. Berbeza dengan umur umat sebelum kita. Dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Kadang cicak ribuan tahun umur umat dulu. Kita umur purata umat Muhammad 60 hingga 70. Itu umur purata, kata umur purata umat Muhammad. Kita Bani Melayu turun lagi tuan sekalian. Kita 12 malam kena nasi lemak antarabangsa, pagi makan laksam tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, adanya imbangan Allah kepada umat Muhammad. Allah hadirkan Ramadan. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan pintu langit maghfirah Allah buka seluas mungkin. Dengan arti kata Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak ampunkan kita tuan sekalian dalam bulan Ramadan. Jangan malah berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Syahrul maghfirah. Allah hadirkan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril dalam bulan Ramadan. Dengan arti kata lain, Nabi bertalaki, Nabi berguru. Quran dan ilmu agama kita kena berguru, bertalaki, musyafahah tuan-tuan sekalian. Tak boleh kita baca seorang-seorang yang alim, tak boleh, kena bertalaki ibu sekalian. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini minta maaf tuan-tuan, kita dah akhir Ramadan, Quran macam ramai tak boleh baca Quran dengan sempurna. Saya ceramah di sebelah utara Semenanjung, Suai Universiti. Dua tu 25 orang dalam auditorium universiti, ibu sekalian. Lepas ceramah ni bukan bulan puasa, pengajar bawa minum lah. Ustaz Fairuz, junior seri UM, dia kata, Ustaz, saya tasmik pelajar-pelajar ni 225 orang, 100 orang lebih langsung tak boleh baca Al-Quran. 100 orang maknanya habis separuh. Umur berapa? 19 tahun. Ini pelajar universiti. Separuh dia baca Quran. Ya Allah. Itu yang baca tak boleh baca langsung, yang baca salah, baca gagap, tajwid tunggal langgang. Hak dia baca alif, lam, mim, ra, al-mari. Berat nanang kan. Hari ni jangan kata tuan-tuan Al-Quran fardu ain pun boleh kata pelajar-pelajar sekolah mendengar sebagian ustaz tidak menguasai. Macam mana tahu tadi pengurusi sosial ta'aruf tuan-tuan. Suruh ta'aruf perkenalkan diri. Biasa berceramah ambil masa kena kenal diri. Tuan-tuan, saya Ridwan Muhammad Noor, Ridwan bin Muhammad Noor, duduk Kuala Lumpur ada 26 tahun dah, tapi berasal daripada Besuk, Terengganu. Besuk yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayat Ping. Buat malu kampung aku je kan. Orang Ganu wah kan. Anak 7 orang lah yang sulung di Universiti Yarmouk, Jordan, insyaAllah. Bosu di Pasti Segombak, 7 orang saja. Kilang tak tutup lagi. Jangan bimbang kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang belajar pihak rendah dan menengah di Terengganu, macam tuan-tuan kan lah.
sekolah menengah, lepas tu Universiti Melaya untuk ijazah pertama dan juga diploma pendidikan Universiti Melaya, master dan PhD daripada UKM Universiti Kebangsaan, lepas tu master kedua daripada Universiti Islam Indonesia, dan antara pengasas Muslim Care NGO ni lah, yang tuan-tuan Muslim Care terlibat buat misi bantuan di Aceh masa gempa bumi tsunami dulu akhir 2004, 26 Disember. Lepas tu di Pangandaran, di Cipatujah, di Bantul, Jogja, lepas tu di Cambodia. Muslim Care bina masjid di Jepun. Yang paling melonjak nama Muslim Care misi bantuan Palestin. Saya masuk paling kali Palestin. Di Syria, lepas tu perang di Lebanon tahun 2006, di Lebanon, tuan-tuan sekalian, Pakistan, Kashmir. Jadi itulah NGO Muslim Care yang saya asaskan dengan beberapa orang, termasuk Presiden Zulkifli Wahijan, tuan-tuan sekalian, Haji Zakaria. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ini dan saya juga mungkin ramaikan dulu orang Kedah sebagai penulis buku, dan menulis sebanyak 54 buah buku tuan sekalian. Bercita-cita nak tulis 100 buah lah belum mati, dan insya-Allah itu sedikit latar belakang. Dan saya penulis motivasi, masuk sekolah, keluar sekolah, masuk universiti, dan juga pendakwah bebas. 18 tahun dah saya mengajar berkuliah di masjid-masjid paling utama Lembah Kelang lah. Macam ni lah tuan-tuan sekalian, masuk Kedah. Ini sepatutnya Selcom, menara Selcom Kuala Lumpur, tapi oleh kerana ini Infineon ni tempat tamu di Melaka pula, tuan lagi hantu han jebak tuan-tuan. Jadi kita tinggal ni lah, muslimin dan muslimat Kuala Lumpur datang. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Ramadan syahrul Quran tuan-tuan sekalian? Ramadan syahrul jihad, bulan jihad. Mengapa Ramadan digelar sebagai bulan jihad? Sebab Ramadan ni banyak peristiwa pertemuan antara iman dan kufur yang berlangsung dalam bulan Ramadan. Antaranya peristiwa perang Badar pada 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dan kena ingat Ramadan tahun 2 Hijrah ni Ramadan yang pertama disyariatkan puasa. Ramadan yang pertama disyariatkan puasa. Nabi sebelum tu puasa dah bila? 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Kita panggil puasa hari Khamis, dan juga puasa Isnin Khamis Nabi. Itu puasa sunat tuan sekalian. Kita wallahu a'lam lah. Mulut lalu je makan, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nak beritahu tuan-tuan sekalian, bagaimana puasa Nabi Isnin Khamis juga 13, 14, 15 hari bulan. Ramadan 2 je kita start puasa, dan Ramadan ramad. Apa maksud ramad? Panas terik. Kita di Melaka kerja tuan-tuan, kerja ektok rasa mana tuan-tuan. Tanah Arab, subkontinen, Ramadan mesti panas. Ramad, bulan panas terik. Saya pernah puasa di Palestin, di Mesir, lepas tu kalau di Mekah, kan Mekah ni boleh cecah 52 suhu, tuan-tuan. 52, 51 di panas. Kita baru 40. 40 pun ni sekolah tutup tuan-tuan. Di Temelung sangkar ikan pating duduk atas darat. Punya panas tuan-tuan sekalian ya. Itulah Ramadan, ramad, bulan panas terik tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, perang ni kalau kita baca Al-Quran ada surah dia, surah Al-Badar. Ada ke surah Al-Badar? Surah Al-Badar ialah surah Ali Imran tuan-tuan sekalian, di mana Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 musyrikin Mekah kalah, dibunuh tuan-tuan sekalian, 70 kena bunuh. Dan sebagai pemimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Syam, Umar bin Syam, ataupun Abu Jahal. Abu Jahal itu nama glamour dia. Abu Jahal maksud dia apa? Bapak bodoh, bapak goblok tuan-tuan sekalian. 70 kena tawan, termasuk Suhail bin Amru. Menarik kisah perang Badar ni tuan-tuan. 70 kena tawan. Nabi SAW nak buat macam mana tawanan 70 orang? Nabi tanya pandangan sahabat kanan. Nabi tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni taiko lah zaman muda, ketua pemuda Mekah. Daripada kabilah Banu Adi, taiko bawah. Nak dia ketua muda mesti kena hebat, jadi cak ayam tak boleh. Sayyidina Umar. Nabi tanya pandangan Umar, kita pancung, kita penggal leher mereka. Itu Sayyidina Umar. Nabi tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah.
Cadangan Sayyidina Abu Bakar, mana-mana tawanan yang ada harta benda, ada kekayaan mereka di Mekah, mereka bertebus diri mereka dengan harta benda mereka di Mekah. Contohnya Suhail bin Amru ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka dalam mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi SAW terima cadangan Sayyidina Abu Bakar berkaitan dengan ilmu tadi. Tapi Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. 2 orang dipancung leher per 70 orang. Seorang nama Uqbah bin Abu Mu'id, seorang lagi nama An-Nadha bin Al-Harithi yang sangat jahatlah daripada Mekah. Orang letak naji unta, perut unta, tarik unta atas kepala Nabi bersujud sama dia, Uqbah bin Abu Mu'id. An-Nadha bin Al-Harithi penyair yang bersyair, kerja dia menceritakan perasaan Nabi, sakitkan hati Nabi, dipenggal kepala oleh Sayyidina Ali. Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar. Kita berkaitan ilmu, menunjukkan Islam agama ilmu, tuan-tuan. Ni Ramadan, kita datang majlis ilmu bulan Ramadan tak sama dengan bulan lain. Tak sama. Bulan lain tuan dapat pahala 1000 rakaat sembahyang, 1000 kali ziarah orang sakit, 1000 kali hantar jenazah ke kubur. Tetapi Ramadan, setiap langkah tadi Allah ganjarkan setahun pada ibadah. Setahun, tuan-tuan. Sebab apa kita ni banyak dosa? Allah pula sikap Allah nak ampunkan dosa. Marilah kuliah ilmu, tuan-tuan. Saya muslimin dan muslimat, tengok malam-malam kuliah Lembah Kelam memang cukup hebatlah muslimin dan muslimat. Kuliah ilmu, orang Selangor, wilayah Alhamdulillah. Tolak tahu tempat lain ni tuan-tuan sedih sikit. Saya tak kata di kampung tuan-tuan Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Tempat saya pun teruk, tuan-tuan. Tempat saya pun keluar Sukan Baharia Metro, tuan-tuan, semayang maghrib jemaah di masjid besar, parking luar, 3 orang semayang. Masjid apa tu dalam Baharia Metro? Masjid Kampung Lakluk Jertih. Kampung Lakluk, bukan Laklah. 3 orang, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, nak bincang soal majlis ilmu tak usah bincang lah, tuan-tuan. Tak usah bincang, tuan-tuan sekalian. Dan sebab apa? Tak hidup majlis surah dengan solat berjamaah. Tuan-tuan, apa kesan? Ya, banyak kesan kepada masyarakat. Hari ini masyarakat kita jahil, tuan-tuan. Sebab ya Allah, di kampung. Tuan-tuan bayar Ramadan ni semalam saya, kat mana semalam? Saya di Pucuk. Oh, dia start dia orang mula tinggal ke masjid. Separuh hilang, tuan sekalian. Ya Allah, tak sempat separuh. 15 Ramadan dah separuh dah tinggal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa nak jadi orang Melayu kita? Walhaf fasa paling penting Ramadan 10 akhir tu, itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Sebab itu di Palestin, Mekah mana makin akhir Ramadan makin ramai. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi. Mengapa orang kita tak faham? Sebab tak mengaji, tak belajar, tuan-tuan. Orang kita buat ibadat ramai minat tapi tak mengaji, tak belajar, tuan-tuan. Di Mekah ramai. Oh, puasa Mekah Sohor ni. Oh, saya puasa Ramadan di Mekah 4 kali dah ustaz. Dengan penuh bangganya. Belajar malah. Akhir buat ibadat silap, tuan-tuan. Saya bawa orang di Mekah tengok. Bawa yang dipanggil high profile. Hak Jusas A, Jusas C. Kalau mereka kedai emas. Allahu Akbar. Turun Jeddah pergi Madinah, mana mereka di Bir Ali, mandi show dekat shower, pakai ihram, tuan-tuan sekalian. Semua sunat ihram, nak kena ibah. Saya kata ikut saya ramai-ramai kita lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikut mama, ibu-ibu ni menangis air mata, seronok cabut haru kot. Dah lama dah nak lagi Mekah lama juga dah bah. Ada pak cik seorang ustaz. Lambat lagi kena berhenti art and art. Ingat Melaka gapo art and art. Sukan dia art and art. Oh kan. Kita art and art adalah plus PLUS, pantang lalu ulus lalu. Plus dan sekalian. Dia kata nak buat apa pak cik? Cepatlah ustaz, pak cik nak sembahyang jimat ni, sembahyang jimat. Jimat lain, jamak lain. Dia ulang 3 kali sembahyang jimat. Dia buat bini tak apalah. Kita ni tuan-tuan. Ya Allah, bukan remaja 16 tahun. Remaja 61 tahun lah tuan-tuan. Sampai ke muka orang panas 3 hari. Saya kata kita tawaf petang lah. Lepas saya tawaf teduh sikit. Oh tak boleh ustaz. Datuk, we run again the time. We run again the time, tuan-tuan. Cakap putih je. Kata apalah, jom tawaf. Pakai ihram. Tengok tawaf tuan-tuan. Bom, tiba-tiba angin kuat. Ada muka begitu. Kita angin kuat ni, kepit paha dah tuan-tuan sekalian. Orang lelaki kepit paha, dia pakai ihram ni dah. Datuk sampai nasib baik saya pakai seluar dalam, ada cukup tuan-tuan. Ni pakai ihram, pakai seluar dalam. Allahu Akbar. Sebab itu sebenarnya
Dalam kehidupan kita, jangan sombong dengan asatizah, jangan sombong dengan guru-guru agama, jangan sombong dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, kita akan buat silap banyak kalau tak belajar, tuan-tuan. Baik, nak balik ke Malaysia, transit di Bangkok, Suvarnabhumi Bumi Airport, macam kilah-kilah canggih. Dia ada prayer room dia. Pasal ni, bilik sembahyang dulu, wahai tuan-tuan sekalian. Sembahyang subuh 2 rakaat. Dah habis 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas baru pula suara Datuk, Allahu Akbar. Kata sembahyang mendengung orang tua ni. Nampak kosong sembahyang. Lepas dia salam tanya, Datuk sembahyang apa ya? Sembahyang jamak lah Ustaz, sembahyang jamak. Jamak apa ni? Jamak lah isyak dengan subuh. La ilaha illallah. Mana boleh jamak isyak dengan subuh, tuan-tuan? Inilah kesan orang tak mengaji, tak belajar, tidak menuntut ilmu, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatullak. Janganlah kamu orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, atau janganlah kamu orang-orang yang belajar, atau janganlah kamu orang-orang yang mendengar, atau janganlah kamu orang-orang yang menyintai. Maksud Nabi, biar hati kita rasa kasih, rasa sayang pada orang datang belajar atau datang mengajar. Maka jangan kamu jadi orang kelima, fatulak, maka kamu akan binasa. Siapa kelompok kelima? Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, menyintai pun tidak, kadang-kadang memusuhi majlis-majlis ilmu. Ada tak tuan-tuan? Ada. Ada tuan-tuan Melayu, ada orang PhD gini tuan-tuan. Penyakit asal negeri kita. Ada tuan-tuan sekalian. 2 tahun lepas, staff Maybank headquarters KL cerita kat saya, dia tangkap dekat suara dia batu 9.5 ceras. Ustaz, setelah pengintipan dia, kami dapat tangkap siapa yang potong wayar PA sistem surau. Ada juga tuan-tuan. Bukan di rabuk puasa, buang puasa, potong wayar PA sistem tuan-tuan, wayar mikrofon. Oh, dah banyakkan 2 hari kena, orang pun sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan, CCTV tak ada surau tuan-tuan. Dapat tangkap umur 30-an. Tanya, pasal apa kamu khianat pada surah? Dia kata, aku serabut dah tu. Ceramah semua surah dia tu. Ada juga tuan-tuan sekalian. Ada tuan-tuan sekalian. Kita sebagai mukallaf, how to define mukallaf? Baligh dan berakal. Kita semua mukallaf. Mu'allaf lain. Mu'allaf lain, mukallaf. Baligh dan berakal. Kita wajib kita belajar. Hanya taklifan. Taklif tanggungjawab dikukuhkan untuk orang gila dan orang hilang akal. Kalau kita gila tak apa tuan-tuan, kita normal, kita mukallaf. Contohnya anak sepupu saya seorang, ni kisah lama, dia sakit sekali, kena kanser stage 3 dah. Ini cerita tahun 80-an. Masa dia muda, anak sepupu saya, tuan tengok, ya Allah, macam tok guru dia, tok lama. Pakai jubah, pakai serban berjanggut dia mental tak sihat. Satu hari daripada Jertih Terengganu Besut nak pergi ke Bandar Kuala Terengganu, 107 km. Dah petang, nak maghrib, teksi baru sampai. Kata saya baru sampai di Setiu Terengganu. Dia cuit pemandu, dia suruh berhenti. Dia nak sembahyang maghrib. Dia bagus. Otak tak betul pun sembahyang maghrib tak tinggal. Sembahyang tak tinggal dia. Dengan jubah serban dia. Tapi cara dia lah. Dia ambil wuduk. Ambil air sembahyang. Kalau dah madrasah, orang kampung tengok, ish, ustaz ni tak pernah mari kampung kita ni. Ustaz dah. Kita pakai jubah serban. Ustaz dah tuan-tuan. Dia pun naik, tuan-tuan sekalian. Tok bila qamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa pun sila ustaz, sila pakai Tok Imam. Dia tak nak berganjak. Orang tolak paksa naiklah atas sejadah Tok Imam. Sudah. Elok dia Allahu akbar. Orang kat takbir macam Tok Imam Mekah bunyi tuan-tuan. Baca Fatihah, bunyi pelak, tela dah sembahyang maghrib 7 rakaat. 7 rakaat. Wah. Ya. Makmum belakang subhanallah 7 rakaat. Orang tu habis pakai mufaraqah tepuk dahi kat dalam surah tuan-tuan. Isap apa daun tuan-tuan. Salah pilih Tok Imam. Tuan-tuan, dia tak apa, tak mukallaf. Kita mukallaf, wajib kita belajar. Jangan cari alasan. Melayu paling suka cari alasan. Paling suka cari alasan. Suka tuan-tuan cari alasan. Dah. Kata Syekh, pasal apa tak pergi kuliah sekolah tu? Tak sebentar. Ustaz mengajar kitab tua mengantuk. Tengok. Minggu depan tengok lagi, ustaz muda mungkin tak baca kitab, banyak sawah politik, macam-macam alasan tuan-tuan. Yang paling banyak seorang tu. Tahun 1996 saya terimam di Surah An-Nur, Flag Udar, lepas keluar UM Muslim Melayu.
Dia peniaga nasi lemak di pasar. Masa tu dah sebulan 10,000 dah nasi lemak je pun. 10,000 sebulan. Tahun 19 sempurna. Inilah hak dekat Jalan Ma'ruf. Muka atas sekian. Dekat bangsa tu. Kampung balik disco park tu kan. Jalan Ma'ruf. Konon Jalan Ma'ruf. Muka kan. Jalan Muka. Jadi dia kata, ustaz, dia kata, saya nak belajar macam mana. Pasal apa? Dia kata, saya benuk kata. Tahu benuk tuan-tuan? Benuk ni kalau kamu dewan, lembang. Level intelektual, bawah ada bodoh tuan-tuan. Saya kata tak boleh saudara. Belajar ni wajib. Saya bacalah hadis tadi tuan-tuan sekalian dah. Saya kata zaman Nabi SAW, sahabat Nabi sebut hadis Nabi, man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Bahawa siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji, sehingga dia kembali. Ini kita balik tempat masing-masing. Nabi sekali Nabi buat kuliah ilmu, seorang masuk lelaki. Nabi tengok muka Nabi berubah, hilang keceriaan. Sahabat-sahabat pelik, perhati tengok perubahan wajah Rasulullah. Nabi teruskan mengajar tuan sekalian, berkuliah, majlis ta'lim. Lepas habis majlis, lelaki tu bangun nak keluar, Nabi tahu wajah Nabi berseri. Wajah Nabi berseri, indah berseri. Sahabat tanya tentang perubahan air wajah Rasulullah, air muka Rasulullah. Rasulullah sebut masa lelaki tu masuk, aku melihat wajahnya penuh dengan dosa. Tetapi apabila duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Apa makna? Inilah majlis. Atas kita ni apa dia tuan? Tak ampun atas kita apa dia? Malaikat. Malaikat sedang beristighfar, memohonkan ampunan supaya Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan. Sebab tu ambil ni sebagai motivasi. Datang ilmu, tuan-tuan, kita berdosa, saya berdosa, tuan berdosa. Tuan-tuan harap inilah turunnya maghfirah, pengampunan daripada Allah kepada kita tuan-tuan. Kita buat silap. Dah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, orang lembang pun wajib belajar. Orang benuk, lembang kena mengaji tuan sekalian. Kecuali gila tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada lembang semua. Saya tengok lepas yang cilik semua ni, middle class tuan sekalian. Ayahanda saya, ayahanda arwah saya cerita, zaman dia muda dia besuk dulu. Ada kawan dia seorang, jadi benuk lembang tuan. Tak sekolah, baca dulu tak erti tuan-tuan. Tapi nak menikah juga. Menikah ni fitrah, semua nak menikah tuan-tuan. Dah. Jadi mak dia pun cari pasangan. Gadis atau kampung lain, buatlah keduri, backwalk kata orang besuk Terengganu, Kelantan dan sekalian backwalk. Mana buat majlis akad nikah sebelum backwalk tu. Tok Imam kampus sebelah mai pakai semuta, pakai serban. Tok Imam tak kenal kawan saya ni, dia benuk lembang. Tok Imam, aku nikah kamu mamak bin sekian-sekian dengan sekian-sekian mas kawin sekian-sekian. Tok Imam pun tunjuk dah dia. Biar jawab dia mu'alat berturutan. Kawan ayah saya nikah jawab, aku nikah Tok Imam dia kata. Allah. Ayah kata sudah, nak tulis atas kertas, buat nota, tak erti baca. Memang tak erti suruh, benuk suruh tak sebelah. Ulang lagi, dompet apa nikah Tok Imam. Sampai 9 kali. Tok Imam kali ke 10. Bergedik telinga Tok Imam. Macam Doraemon, murah, merah muka tak sebelah. Aku nikah kamu mamak bin sekian-sekian dengan sekian-sekian masa sekian. Tunjuk tangan, aku nikah. Tok Imam, bang cokok kepala bapak mu dia. Aku nikah dah. Orang kamu sabar Tok Imam, sabar Tok Imam. Tok Imam ni angin tuan-tuan. Ni cerita sungguh ni tuan-tuan. Ya Allah. Orang macam ni pun kena hadir dalam majlis ilmu. Bila kita belajar ni, ada tempoh berhenti ke tuan-tuan? Tempoh tamat ke? SYD ke? Tak ada. Bukan lepas SPM, bukan lepas STPM, dah. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya hingga liar. Nah, tuan-tuan, kalau kita tak mengaji, apabila bulan Ramadan tak minat dengan majlis ilmu tuan-tuan, jangan harap boleh kita minat dengan majlis ilmu. Dan saya lihat ni masyarakat kita seolah dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf nak sebut tuan-tuan, nak sebut kadang malu tapi nak sebut tuan-tuan. Sebab tu saya ni tuan-tuan dalam proses buat kompleks pendidikan dibesuk dalam sebab siasat dia, aku tak lepas jawab tuan-tuan. Ceramah pusing Malaysia, setiap bulan saya keluar negara. Saya ni sebagai besar Malaysia pusing lah tuan-tuan. Tapi mikir balik, macam mana anak-anak aku di kampung, sepupu-sepapak sepanak aku kan, risau tak kita bukan apa-apa tuan-tuan. Dibesuk sendiri tuan-tuan, kita tengok. Habis di kampung-kampung tak hidup majlis-majlis ilmu, tamu sekali dah ada tuan-tuan. OSPD dah ada besuk menyebut don hulu besuk N04 saya ada 1000 penagih dah ada 3000 tuan-tuan, satu don. Tuan-tuan, kesan dia, apabila orang tak mengaji tuan-tuan, tak minat. Bila orang cari, orang suruh orang majlis Tok Imam, Ustaz, tuan-tuan tahu bila? Mati.
Mati cari tok imam, cari ustaz. Masih hidup tak nak mengaji, tuan-tuan sombong tak nak mengaji, tuan-tuan sekalian. Dia Terengganu kalau masuk besuk, setiu, mana betul juga ada Hulu Terengganu. Kena Don Telemon, Don Ajil. Don Telemon nama kampung, pelik-pelik. Kampung Tok Imam Lapor. Ada. Kampung Tok Imam Lapor. Kalau Tok Imam Lapor, makmum tabak bulu. Jauh dana masjid kampung 7 orang yang bagi tuan-tuan. Jangan main. Dia bersyukur sama tuan-tuan. Ya Allah. Tuan-tuan bayang. Ustaz Mahid Khali yang selebriti semua, dia pergi masjid. Hak tadi, masjid lalu 7 orang. Mari tuan sekalian. Itu pencamu selebriti. Hak ini cak ayam saya nak tahu dah tuan-tuan. Ya, nak beritahu tuan sekalian. Saya lepas kuliah maghrib di Masjid At-Taqwa pada Landak Jetih. Saya cikgu Syarman, Ustaz, cepat Ustaz. Ada orang mati. Orang ustaz itu imam. Tak apalah. Ni mula besuk tuan-tuan. Naik daripada Jetih, naik kereta jauh, masuk kampung tuan sekalian. Saya sampai tu ramai orang tunggu saya. Kat dua rumah kayu. Saya pun naik, orang kapur naik. Buat suara apa. Jenazah lelaki depan tuan sekalian. Sebelah kat takbir, tengok belakang ni, 2-3 orang tak naik berumur. Relax isap okok tuan-tuan. Orang tarik udang garam. Relax tuan sekalian. Kata, siapa tak naik? Tak erti semaya. Allahuakbar. Tak erti salat jenazah tuan-tuan. Comel dah pakai baju Melayu, pakai peletak, nampak songkok kepala, tak erti salat jenazah. Payah ke tuan-tuan? Tak payah, tapi kerana kita tak mengaji, kita tak belajar, akhir jadi jahil. Apa benda payah sangat solat jenazah? 4 takbir je pun, bukan 40. 4 takbir. Takkan tak boleh baca Fatihah 7 ayat? Fatihah kan? Takkan tak boleh selawat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Selawat tak boleh. Doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazah lelaki tak erti doa tu pun, doa tu imam pun dah salam. Tak erti. Jangan paksa suruh dia mengaji. Cari kitab musolli, ada masjid suara, belajar kitab musolli. Banyak kitab bab sembahyang tuan-tuan. Jangan paksa satu tempat lain tuan-tuan. Bukan kena paksa dia malu sebab jenazah ni pok penakan, pok saudara dia. Ni tempat lain ni. Besuk juga dia pun naik. Dia tubuh tinggi lonjong, dia duduk sah kedua. Sudah. Nak ikut orang ni, nak ikut orang. Ni bahaya main ikut tuan-tuan. Dia pula pejam mata tuan-tuan solat. Sudah. Tok imam takbir kedua, Allahu Akbar. Beruh dia rokok. Solat jenazah rokok buat. Landing atas bawah depan menyandol. Dia lonjong tinggi. Kawan belah kanan sigok. Weh, tengok. Awak tak rokok lah. Dia kata, tak apalah, mula pak saudara aku. Dia jawab lagi. Arwah dia pak saudara dia. La ilaha illallah. Inilah tuan-tuan sekalian, kesan apabila kita tidak belajar. Buat ibadat salah tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni saya nak bilang tuan-tuan, tak usah pelik. Tasmik Tok Imam bufir tajwid. Tok Imam tuan sekalian. Saya tak nak sebut dari mana, aib dah nak sebut tuan sekalian. Banyak lemon orang biasa kat situ. Tok Imam sendiri tuan-tuan sekalian. Hak fardu ain, cara fardu ain tuan sekalian. Ada keluar fitrah terbaru ni. Pas Ustaz Wan, saya tengok di dalam internet. Ustaz Wan Ahmad. Ini kawan yang banyak jasa pada dakwah. Mengajar lama beberapa tahun di Sabah di Islam, beratus orang keadaan dusun. Sekarang dia pencawa duduk di Besuk Terengganu. Mulut dia sendiri, tuan-tuan. Dia pernah buat khusus untuk imam kita masjid ni. Dia kata dia buat cross check, double check tentang keupayaan fardu ain untuk imam. Berat rupanya tuan-tuan. Berat. Dia kata imam najis terbagi kepada berapa imam? Imam kata najis terbagi kepada 2 ustaz. 2. Kita belajar 3. Imam sebut kata najis berat, najis ringan ustaz. Najis pertengahan ditinggal tuan-tuan. Apa itu najis berat? Imam najis ringan? Mudah saja ustaz. Najis berat kita letak dalam air dia tenggelam. Najis ringan dia timbul. Tok imam cerita semua ni tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, ni keadaan masyarakat kita dah macam mana muslimin dan muslimat. Tak pelik dah tuan-tuan kalau kita tengok Ramadan dah masuk sebelah hari semalam, separuh dah masjid tinggal. Tak usah pelik tuan-tuan. Sebab apa? Dia jadi kita macam adat ikutan. Dah, malam minggu tamu tu ya Allah, tuan-tuan ramai. Saya taskan tamu di Madrasah Ad-Diniyah Fasa Dui. Saya sampai elok-elok nak sembahyang. Orang punya ramai tuan-tuan dekat selipar tu. Ada lagi berdiri orang. Duduk ramai orang. Allah terkejut ya Allah. Hantu kubur mana mari tuan-tuan. Ramai.
Tapi tanpa ilmu dan kefahaman, mereka meninggalkan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Jadi tuan-tuan, Ramadan, syahrul jihad. Apa peristiwa besar dalam bulan Ramadan? Selain pada perang Badar, bulan Ramadan, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan baca Al-Quran, baca surah kemenangan. Baca surah kemenangan, tuan-tuan sekalian. Allah berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Ulama-ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata merujuk kepada peristiwa pembukaan kota Mekah. Apa lagi kisah Fathu Mekah? Kakak pasti ada. Sebab tu Quran yang kita baca ni paling best, paling indah, paling menarik. Apabila kita tahu asbabun nuzul, sebab turun ayat, latar belakang turun ayat. Baru syok tuan-tuan. Oh, ayat ni Fathu Mekah, ayat ni perang Badar, ayat ni perang Azab, ayat ni Baiatul Ridwan. Begitu Rasulullah nak baca Quran. Quran ni semua nak baca kan. Habis kita tahu sebab turun ayat, sejarah turun ayat. Ayat surah apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Itu cerita Fathu Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah bersama 10,000 orang tentera Islam berjaya tawan Mekah tanpa ada perang, tanpa ada tumpah darah. Mengapa? Tuan-tuan, sebab kerajaan Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Apa butiran yang mereka langgar? Butiran yang mereka langgar, tuan-tuan, yang menyebut mana-mana kabilah Arab boleh bergabung sama ada dengan kerajaan Mekah atau kerajaan Islam Madinah. Kabilah Banu Bakar sekutu dengan kerajaan kafir Mekah. Kabilah Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Tahun 8 Hijrah perang Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Mekah tolong sekutu mereka Banu Bakar, dan Nabi bijak tuan-tuan. Nabi melihat inilah peluang paling baik untuk mengajar Mekah yang khianat. Dan Nabi telah membaca unjuran strategik. Mekah ni lemah dah. Mengapa Mekah lemah tuan-tuan? Sebab ramai Parlimen Mekah dah telah memeluk agama Islam. Siapa dia? Tahun 7 Hijrah masuk Islam Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid tuan-tuan, tak sampai setahun masuk Islam, bulan zaman akhir tahun 8 Hijrah dilantik Parlimen perang. Perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah lawan dengan tentera Rom, 50 kali ganda kekuatan. Perang yang hebat Mu'tah ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nawak, sekarang ada tempat masih ada disimpan. Tempat pertempuran dengan kubur syuhada. Tuan-tuan sekalian, yang syahid paling besar siapa? Zaid bin Harithah, anak kat Nabi. Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi. Abdullah bin Abi Rawahah. Khalid Walid Parlimen nombor 4. Dia susun tentera Islam tuan-tuan, dia berjuang, dia patah 9 bilah batang pedang. Nabi gelar Khalid Al-Walid Saifullah, pedang Allah tuan sekalian. Perang Mu'tah, sebut molek Mu'tah. Mu'tah ni ada Universiti Mu'tah di Jordan. Saya ingat 12 tahun lepas saya ceramah di Perak, kampung Cakap Iboy. Ada kampung Cakap Iboy sini? Ada. Bukit Gantang. Ada royan banyak. Saya ceramah Allah ya Rabb, Ustaz Jamil Azmi Mulkan. Allah yang ada meninggal aksiden. Ibu-ibu, abang-abang ingat ya, memang kita umur singkat. Saya banyak kilang, saya kuliah di Pro 2 semua, Proton dan segala, lama lah. Masih banyak kilang dan segala. Biasa kita ni, kalau orang kerja kilang bawah 40, biasa mati aksiden. Pro 2 tu tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan aksiden dan segala. Umur 30, umur 20-an. Lepas 40 apa kematian kita? Apa dia? Jantung. Saya lepas mati saya kapak 45 tahun meninggal. Yang grup WhatsApp saya 8 orang left group 8 orang dah mati. Bukan mengajuk dah tuan-tuan, mati jantung. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang perempuan ramai kena kanser, breast cancer, macam-macam kanser. Macam-macam kanser. Dan kita kena beringat memang umur kita singkat tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi ustaz ni meninggal dah. Pengurusi majlis orang kampung. Tak apa, saya budak kampung juga. Tapi semangat. Dipersilakan penceramah pertama kita, Al-Fadhil Ustaz Jamil Azmi Mulkan, bekas pelajar University of Muta'ah. Muta'ah pula dah. Muta'ah, kahwin kontrak. Itu Syiah. Ini Mu'tah nama universiti tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, siapa lagi? Amru Al-As, Majlis Islam tahun 7 Hijrah. Bijak Nabi tuan-tuan, Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam. Nabi tak beritahu ke mana mission. Berbeza dengan perang sebelum tu. Ini bijak Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan, kita belajar sirah, kita rasa bangga, rasa pride, rasa apa? Rasa puas hatinya. Aku letak Nabi ni Ar-Rasul qudwatuna. Ar-Rasul ikutan kami. Puas hati bijak Nabi tuan-tuan. Kita pertama sayang, yakin pada Islam.
yang diperjuangkan Nabi SAW. Mengapa Nabi tak beritahu? Tak beritahu misi. Sebab dalam kelompok terdekat 10,000 ni ada golongan muhajir yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Takut bocor maklumat, takut disampai pada keluarga mereka di Mekah. Orang Mekah hijrah ke mana? Ke Madinah. Madinah nama asal apa? Taibah atau Yathrib. Ibu-ibu pergi ziarah Madinah, Hotel Taibah. Taibah itu nama lama Madinah. Nabi tukar nama baru, Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Nabi kita akhlak sangat mulia tuan. Nama sahabat gelaran buruk pun Nabi tukar gelaran yang baik. Nabi tak tahu benda jadi anak pun tukar nama, tempat sama. Ya kita pun tiga juga tuan-tuan. Saya mula lepas pergi sungai besar. Ada gunung apa sungai besar, wallahualam. Sungai besar tuan sekalian dah. Exit Latar tu, Latar tuan sekalian, exit Latar tu, tak ada dah nama kampung Batang Berjunta. Tak ada. Batang Berjunta tak ada. Nama tu apa? Bestari Jaya. Ya. Betul, comel. Batang Berjunta sama universiti. Ya, tak ada dengan akhwat perempuan ni. Dia sebut nama kampus sendiri. Batang Berjunta. Malu. Ni Bestari Jaya. Lain sikit tuan-tuan. Saya orang Terengganu pun sama. Kawan kursi orang Terengganu juga. Orang Terengganu juga tuan-tuan. Orang Terengganu tuan, nama kampung pelik-pelik semua tukar. Sebagian besar tukar. Zaman tas orang tak amat, Tok Wah jadi tuan-tuan. Tukar. Contoh apa? Dalam perpelahan kampung apa tuan-tuan? Dekat Pulau Babi. Ya, Pulau Babi. Tukar kampung Pulau Bahagia. Bukan Pulau Khinzir. Pulau Bahagia tuan-tuan. Dah. Saya dah tiap nama sekolah. Kita sekolah dah dapat 5A. Selain darjah 5. Pergilah sekolah Kuala Terengganu tuan sekalian. Dah. Masa taruh masuk kenal diri kan, kawan kita seorang. Saya Muhammad bin Zamri, berasal kampung Pulau Bahagia. Hak belakang saung Pulau Babi. Nama budak-budak nakal kan. Jadi tuan sekalian, Nabi tak beritahu dah sampai di Mekah, pada pinggir Mekah waktu malam Nabi tak serang. Nabi buat pendekatan berstrategi. Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Al-harbu khid'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu taktik dan strategi. Nabi suruh setiap tentera pasang hidung api. Kalau 10,000, kali 3, 30,000. Terang benderang pergi Mekah tuan-tuan. Orang Mekah dimoralize, lemah semangat dah. Ni bijak Nabi tuan-tuan. Besok Nabi masuk dengan sahabat-sahabat dan Islam ke Mekah tanpa perang, tanpa ada perlawanan. Sahabat-sahabat dan jangan buka dada. Jangan buka dada tuan-tuan. Jangan buka dada. Luar waktu perang tak boleh. Tak boleh. Itu cara jalan orang angkuh, orang sombong. Tapi masa perang kena show off, kena pamer kekuatan. Kena tunjuk kekuatan. Tak boleh kita pergi perang jalan tunduk, warok. Itu bukan warok, wakrok dia panggil tuan-tuan. Dah. Nabi istiaf pengampunan. Bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari pot saudara Nabi yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas kata, Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang yang gemakan kepada pujian, yang gemakan kepada kemegahan. Maka kamu lakukan sesuatu supaya dia masa megah. Nabi istihar. Nabi ambil pandangan pot saudara dia tadi. Bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun-daun pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Nabi ampunkan semua orang. Tuan-tuan, hebat. Pendekatan sangat bijak. Apa kesan? Tuan-tuan sekalian, dalam orang Mekah tak lawan dah. Abu Sufyan sendiri, ketua kerajaan, ketua negara, presiden, Perdana Menteri, tuan-tuan, tersentuh hidayah. Tengok jiwa besar Nabi Muhammad, dia tersentuh hidayah. Dia memeluk agama Islam. Apa kesan tuan-tuan? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Jangan kata sejarah orang Arab, sejarah Mekah, kita Melayu sama. Tuan-tuan, 500 tahun dulu ni sasi Melaka tuan-tuan. 500 tahun dulu maunya kita agama apa orang kita? Hindu. Tuan-tuan, rantau Nusantara ni sampai sekarang pun ada lagi. Tak pergi ke Bali tengok. Kulit sama matang macam kita. Lupa hidung boleh kona kereta. Hindu wah. Candi Borobodurnya macam-macam di Jogja, macam-macam candi. Kita pun lembah bujang. Candi lembah bujang, artifak Hindu saja. Mana boleh kita Hindu. Dan agama paganism. Percaya pada roh dan semangat. Alhamdulillah. Kalau baca sejarah Melayu, tuan selana tulis tuan-tuan, ulama Mekah majlis Islamkan Raja Melaka. Melaka ni Malakat. Malakat bahasa Arab, tempat pertemuan, pasar besar Melaka ni. Tuan-tuan sekalian, ulama Mekah nama apa? Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz dia mai ke Melaka, di Islam ke Raja Melaka dulu. Mengapa Islam Raja Melaka dulu? Tak Islamkan JKK Melaka dulu.
Masuk Islam Raja Melaka, habis rakyat Melaka, tanah jajah Melaka, pakat masuk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikut agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Alhamdulillah, Islamlah kita, tuan-tuan. Kalau tidak, 4 bulan lepas, sambut typhoon lah kita. Saya kat Green Gunung, beragak dia ke Batu Kih ni, 3 nanda, sarjan. Jadi tuan-tuan, Nabi pecahkan. Patu mana tongkat Nabi, sahabat pecahkan. Patu mana? Ombang. Mekah ni pusat agama Wasani, agama semua berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Tuan-tuan, Nabi suruh Bilal naik atas bubur Kaabah untuk melakukan azan. Bila Allahu Akbar, Allahu, sahabat-sahabat air mata kegembiraan keluar, seronok, gembira tuan-tuan. Syukur. Sebab apa? Ni kiblat tamu Islam dibebaskan bulan Ramadan. Kiblat tamu kita mana? Palestin. Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Saya sentuh sikit porsi Penita suruh bincang sikit pasal Palestin. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, Mekah kiblat kita mulai Syaban tahun 2 Hijrah, dibebaskan Ramadan tahun 8 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, Ramadan berlakunya perang Ain Jalut bulan Ramadan. Sebab tu digelar Syahrul Jihad. Ramadan, tuan-tuan, operasi perang Tabuk, menang Islam. 40,000 tentera dah balik, ditabuk balik, menang tanpa perang. Ini hebatnya Islam zaman Nabi. Itu tahun 9 Hijrah. Walau panas Ramadan, bulan panas terik. Orang munafik buat isu dan provok orang beriman, tak usah perang lah. Cuaca panas, nanti kamu akan sakit, kamu akan demam, tak usah pergi. Allah pun tu ayat Quran daripada surah At-Taubah, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka Jahannam itu lebih panas. Tuan-tuan sekalian, Allah tempatlah orang munafik di Madinah. Ramadan, Parlimen Islam, Tariq bin Ziyad, tawan Spanyol dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sejarah ni 800 tahun Islam berdaulat di Spanyol. Kita panggil empirical, empiris, boleh dibuktikan. Ini sejarah Islam, kita belajar universiti, belajar di sekolah. Hebat. Dia beza dengan sejarah Melayu, kita campur dengan mitos, campur dengan legenda. Tuan-tuan, susah juga kita nak verify sejarah Melaka kaitan dengan hebatnya sejarah Melaka. Jadi payah sebab campur mitos legenda. Minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan Melaka dah baca hikayat hantuah ibu-ibu. Pakai hikayat hantuah. Hantuah tu, hikayat hantuah tu apa? Hantuah ni boleh menguasai 80 bahasa dunia. Tapi fikir rasional kita, boleh 80? Tak boleh. Tapi itulah dia boleh 80 bahasa ni. Level profesor ni pun biasa 7. Tu pun soal 2 boleh. Yang apa anak Terengganu di Johor UTM, Profesor Dr. Kabur Zaman Yusof, bidang taman sendiri 7 bahasa. Saya dengar di bahasa Jerman boleh, saya pergi Turki di bahasa Turki boleh. Dr. Baharudin Al-Hilmi, Burhanuddin Al-Hilmi, pejuang Islam kita tuan-tuan, 7 bahasa boleh. Tapi 80 tu melampau sangat. British Council tak ada lagi tuan-tuan. Dia tu dia hantu boleh melompat setinggi pucuk kelapa. Amboi, plastik man ke apa tuan-tuan. Tak pernah kita mitos lah cerita. Sebab tu budak-budak, kalau saya buat motivasi sekolah, dia buat main-main. Tentang hantu, dia kata, Ustaz, hantu ni ada berapa saudara? Kita kata hantu kalau ikut catatan 5, 7 Ustaz, 5, 7. 5, 7. Dia dekat kepala, kata 5. Hang tua, hang jebak, hang lekir, hang kasturi, hang lekiu. Tanya baik 2 hang lagi, hang apa? Dia jawab, hang tanya, hang bodoh. Bahasa ringan, tapak kaki. Aku tomo ayat lagi. Nah, jadi Islam hebat. Saya pergi ke mana? Ke Spanyol, saya pergi ke Seville, tuan-tuan. Bologna, tuan-tuan saya pergi ke ni, Alhambra. Memang tengok kota-kota zaman Islam. Zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Dakhili, mana hebat. Boleh tawan bulan Ramadan. Ramadan, tuan-tuan sekalian, baik. Saya nak tarik berkaitan Palestin, Gaza. Sebab saya dapat itu tema untuk tuan-tuan. Kata tak apa pun lancar untuk Palestin, untuk Gaza. Sebab Muslim dia, tuan-tuan, dia hubungan dengan umat Islam Gaza. Ada kilang roti, ada masjid, ada program kita memang dibuat. Tiap-tiap bulan duit dihantar ke Gaza dan sekalian. Baik, apa cerita antara kisah Ramadan dengan Palestin? Saya nak kongsi tuan-tuan sebab saya pernah berpuasa di Gaza, di Palestin. Sungguh luar biasa. Kalau kita sebut Ramadan Syahrul Maghfirah, saya rasa sangat. Sebab apa? Orang Palestin tuan-tuan sekalian nampak sangat kegiatan ibadat mereka bulan Ramadan. Masjid penuh. Azan mereka bukan 5 kali, tuan-tuan. 6. Campur azan sebelum subuh. Azan sebelum subuh, azan apa? Azan kejut orang Qiyam.
Kita tak ada, kalau Melaka buat kita ada, tak bila kena balik batu tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni, awal lagi, rupanya Kiam bulan. Mereka ni tuan-tuan mendirikan malam. Sebab mereka berlawan dengan Israel dengan Yahudi. Lawan dengan Yahudi. Orang Melaka sebut Yahudi diam semua. Kena sebut pangkat Yahudi, laknatullah, yang diam je. Tu pangkat dia kan? Yahudi? Jangan maaf sangat Yahudi, laknatullah wa barakatuh. Maaf sangat. Orang kampung saya tu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang tuan-tuan, mereka boleh bangun solat tahajud, kita subuh terkejut tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, azan kedua pagi itu baru subuh ni masjid penuh dah. Masjid solat Jumaat. Macam solat Jumaat. Ibu-ibu semua masjid, budak-budak muda rakyat pakai solat jin semua pergi masjid, tuan-tuan remaja pergi masjid, kanak-kanak masjid. Mereka 5 kali kuliah, 5 kali sehari kuliah. 5 kali sehari kuliah tuan-tuan. Di Melaka tak ada masjid 5 kali sehari kuliah ada? Tak ada. Tak ada. Negeri mana pun tak ada. Cuma saya jumpa satu baru tuan sekalian di Masjid Khairiah Seri Gombak. Diisytiharkan masjid terbaik Selangor. Seorang engineer Agak Rozi Kelantan ni, Nazir dia isytihar masjid terbaik Selangor. Sebab apa? Memang dahsyat lah tuan-tuan. Dia buat kuliah ni, kuliah subuh, Ramadan, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah berbuka puasa dan juga tazkiyah Ramadan. 5 ustaz berbeza, tu hebat tu. Dan 5 kan lancar tabur di rumah tu. Setiap lancar tabur 2 hingga 3 ribu dapat tuan-tuan. Mungkin dahsyat masjid ni. Padang terbaik Selangor tuan-tuan. Palestin 5 kali lepas sembahyang. Tuan-tuan, syahrul Quran. Di mana-mana kita orang baca Al-Quran. Terutama tuan tahu apa hebat ni pejuang Palestin, Brigade Al-Qassam. Nak masuk Brigade Al-Qassam, tuan-tuan sekalian, hafal 30 juzuk. Paling kau 40 hadis kena hafal. Mereka sebab tu diiktiraf sniper dunia paling baik, sniper Al-Qassam. Tuan-tuan, 2 tahun lepas Israel serang bumi Gaza. Saya kata Yahudi saya yakin ni, saya yakin betul sungguh tuan-tuan. Dia kapal online nama The Harris, kapal online Israel di Tel Aviv. Dia buat temu ramah dengan Sayarat unit elit komando Israel. Komando hebat. Rupa tuan-tuan nak masuk rapat dengan Sparta tak boleh. Mereka bengah kepala, kena peluru. Brigade Al-Qassam. Tuan-tuan tahu apa cerita? Al-Qassam ni sambil duduk relax dalam pokok zaitun penyamaran tu, camouflage, mulut bahasanya baca Al-Quran. Bengah kepala, mereka ada ayat baca. Quran ni mukjizat tuan-tuan. Quran mukjizat. Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr. Apa dia? Contoh ambil Al-Shifa, penyembuh. Kakak beli kitab Al-Shifa, cerita ayat Quran saja. Kita pun ada Darul Shifa, ambil semangat. Penyembuhan cara Islam, guna ayat Quran. Datuk Dr. Harundin dibangun. Abang, kita ramai kena nombor 40 apa dia? Dan 30 nombor kena apa? Batu karang. Ada Pak Al-Quran? Ada. Kalau buka puasa lagi, tak kita ambil air mineral. Baca surah Al-Hasyr. Tapi yang sudah habis, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'ayt. Sampai kita tiup air, kita minum. Ni Al-Shifa. Batu karang tu pecah sedikit demi sedikit. Abang rasa macam mana? Kencing rasa macam berpasir. Mana batu karang itu pecah tu? Ulang lagi. Saya pernah kena tahun 1997. Saya beramal ayat lepas tu, langsung sampai sekarang, alhamdulillah. Saya yakin Quran ni mukjizat tuan-tuan. Ingatlah surah Al-Hasyr. Al-Hasyr apa dia? Al-Hasyr, pengusiran. Allah turun surah ni berkaitan dengan Nabi Hadar Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah. Sebab apa? Khianat nak bunuh Nabi tuan-tuan. Lau anzalna, ingatlah, baca. Nanti catat ya saya ni, bukan senang. Ilmu-ilmu begini kadang orang setengah ustaz dia tak nak sebut sangat sebab cari makan, dia bubat orang. Kalau beritahu tuan-tuan semua nak bubat macam mana? Saya bukan macam makan dengan bubat orang. Saya beginilah. Yang kedua apa tuan-tuan? Penyakit apa? Kakak, anak degil. Kakak tahu dah budak-budak sekarang degil. Allahu Akbar. Minta maaf, minta tolong. Saya ni kerja pun motivasi. Nak ceramah di sekolah, panitia mai briefing dulu. Kalau PKM, cikgu disiplin atau pengetus diri. Apa problem sekolah sekarang? Tahu? Zina, seks bebas. Jadi fenomena. Budak perempuan, hal ini dia berbeza dengan budak perempuan tahun 80-an. Dulu di nakal-nakal orang lelaki kita dengar lagu rock kan? Tak ada, dengar lagu Metallica. Tak dengar? Nanti Asmatas, tak dengar? Woi, warok belakang. Warok ke rock. Nah ni budak perempuan nakal.
Dapat tak kita masuk kedai kopi. Kedai kopi tiang. Budak-budak perempuan kata 3-4 cakap kasar. Babi kau dah makan ke belum? Babi? Ingat ke baby tuan-tuan? Aku dah makan lah babi. Babi jadi ganti nama diri sekarang. Dahsyat. Zina ni ya Allah. Cikgu dia kata, Ustaz kami buat spot check. Angkat pelajar perempuan bawa kondom di sekolah. Kita pergi sekolah bawa nasi lemak ni tuan-tuan. Dan ni bawa sampuk daga lah. Kan? Dan saya kat kondom ni dia nak attract remaja beli kondom, dia buat kondom yang perasa. Kondom perasa strawberry, kondom perasa vanila, kondom perasa durian, wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi zina ni biasa sangat sekarang ni. Dan dia ada collaborate dengan apa? Kadar anak luar nikah. Statistik Jabatan Pendaftaran Negara JPN daripada 1 Januari tahun 2000 sampai 30 Oktober tahun 2008. Seramai 257,000 lebih anak luar nikah. Dan paling ramai anak-anak orang Melayu. Tuan-tuan jangan tak percaya. Sebab saya ni pusing Malaysia, pusing masuk kampung, masuk Kedah, masuk Kedah, pusing tuan-tuan sekalian. Saya pun tanya. Tuan-tuan yang pendakwah, tuan-tuan, di kampung biasa anak luar nikah. Saya pergi sebuah pusat perlindungan remaja terlanjur. Kalau saya buka Ustaz Roslan, buka di Selangor. Di seksyen 7, dia pindah besar lagi buat kat Hulu Selangor. Saya ceramah depan 4-3 orang ambilan baru ni. Sebab dia saya panggil dulu 4-3 orang duduk depan saya pakai telefon semayang, letak mak surat, letak buku log. Mereka ni telah dipulihkan dengan ayat Quran. Waktu mengandung ni yang Allah. Saya ceramah kakak. Tak boleh tengok depan, saya tengok atas kipas, tengok naku. Kenapa tak tahu? Ya Allah, depan kita muka macam Fasa Syanda pun ada. Macam Jessica Alba pun ada. Aku orang bukan Rebecca. Allahu Akbar, tanda sekalian. Dah, kata Ustaz, zina dengan 10 orang. Allahu Akbar. Yalah, hak muka comel lah masalah anak kita. Kalau muka pecah gudang, siapa nak? Sungguh kah? Dah. Jadi kalau anak-anak nak kata Ustaz, ada ayat nak baca, ada. Ayat tulis kat masuk handphone apa dia? Surah Taha ayat saya ni. Ibu-ibu paling bagus baca. Ayah baca juga. Ibu-ibu sebab melahirkan dia. Tak usah kata uduh dah. Jangan takut dia doa. Mudah. Ambil air baca. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sampai kelima kita tiup air tu. Beri anak kita yang masa minum, bawa degil ke hati, biar dia minum. Tak usah baca Quran depan dia, kata bomo pula. Baca. Yang kedua, dia tidur malam-malam, masuk bilik dia, kakak seluruh dia situ, baca tu, tiup atau bobo kepala dia. Tiup atau bobo kepala. Dan ni Sayyidina Umar, asbab hidayah orang Islam, surah ayat 1 ayat 5. Sayyidina Umar tak ekor apa? Tak ekor Sayyidina Umar ni. Boleh lembut hati. Baca surah ayat 1 ayat 5. Kakak, kita ada abang degil tak? Ada. Kita Pak Camu Gaza Palestin kena pedih, kena bom. Abang kita semangat. Dia demonstrasi Kuala Lumpur depan utama mereka. Allahu Akbar, semangat kata. Ini bukan bulan puasa ni. Lepas demonstrasi depan US Embassy, pusing balik kat Bangun Tabah Haji, tepi celah pas bunga. Bau Isa Okok Amerika. Isa Okok Amerika. Saya tengok kata, bang, saya dengar Ustaz Ismail kamu kuliah asap-asap ni makanan jin. Jadi Ustaz Okok ni adik-beradik jin lah, kata Ustaz Ismail kamu. Dia jawab, jin Islam tak apa Ustaz. Jawab, jangan tak jawab. Tuan-tuan, saya orang Besut, Terengganu. Orang Besut tanam padi, pada bacok pasir putih tu, tak pada tanam berit tu. Lepas tanam padi 6 bulan, tak biar tanah kosong. Tanah tembikar dah. Apa barang tembikar, untung sikit. Tanah apa? Tembakau. Tembakau tuan-tuan, mancing dia untung besar. Harga dia tinggi tembakau, tak turun. Harga tembakau tinggi, getah turun tuan-tuan. Tembakau tak turun. Harga tak ada pasang. Istimewa tembakau. Itik tak patut, ayam tak sudu, lembu, kerbau, kambing, gajah, semua tak makan dah tembakau. Jangan kata itik, lembu, kerbau, gajah, kambing tak makan dah tembakau. Babi tak makan dah tembakau. Sebab babi tahu merokok membahayakan kesihatan. Ustaz buli saya ke? Ada memang nak kata pun. Tuan-tuan.
Brian Hedges, Dahil, Ken, Peter Stuyvesant, tuan-tuan sekalian, Lucky Strike. Cuba tak kat kota, tembakau saya kat siapa? Philip J. Morris. Cuba cari je, siapa Philip J. Morris? Philip J. Morris tuan, dia Jews Friends. Setiap rokok tu, buku tu 12.5% disumbang pada Jews Friends, tuan-tuan sekalian. Rupa kita menyumbang juga, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan beginilah kalau kita tuan-tuan sekalian, kalau kita dah ketabih macam tuan-tuan ubahlah. Tuan saya sakok mereka sakok daun tuan-tuan sekalian. Menepuh dah diri kan. Boleh baca tak abang tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, baik. Jadi masa tak cukup nanti sampai dah 5 minit lagi. Sebab mari jauh tak ada jam, mesti minta maaf tuan sekalian dekat jalan istana. Tak apa tuan-tuan sekalian, baik. Jadi dalam kisah Ramadan ada mata tumpah di Palestin. Sentiasa duta apa mereka sedang Gaza, ya Allah. Tapi saya juga berulang ke misi Syria. Palestin ada kelebihan apa dia? Tuan-tuan, tanah Palestin subur. Jadi pokok kurma mereka ambil buat 5 biji, 10 biji, letak kocik tuan-tuan. Ini cukup untuk mereka berbuka. Dan saya dapati kelebihan di Palestin tuan-tuan. Mereka hidupkan 10 Ramadan tu memang luar biasa. Macam Mekah, Madinah. Akhir makin ramai sebab ikut sunnah Nabi. Riwayat Aisyah, Nabi akan kejutkan semua keluarga untuk qiyam 10 malam akhir Ramadan. Penuhkan dengan ibadah, tuan-tuan sekalian. Mengapa? Tuan-tuan sekalian, itqum minan nar, lepas hadapan api neraka, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, mereka besar berjemaah. Kisah Masjid Ibrahim di Hebron pada tanggal 27 Ramadan tahun 1994, saya universiti Melayu lagi. Malam tu orang Islam Palestin buat istimewa di Hebron. Ramai pada masjid. Mereka mulai. Lepas tu mereka bersahur berjemaah. Bersahur mereka mudah kan? Kita bersahur laut 5 jenis. Tu complicated tu. Rugi masa nak laut banyak dah. Dia berdepan ni, tak Palestin pernah bersahur di sana. Berbuka makan bersama apa? Roti Aish, roti Arab. Tebal besar tuan sedang, roti Arab. Roti ni kakak tak lalu makan. Kakak makan roti gardenia. Roti hi-fi lembut. Ini roti kerah. Roti Aish, roti kerah ni kalau kita balik kucing kembali ke rahmatullah. Sungguh tuan-tuan. Lepas bersahur, mereka salat subuh Jumaat tengah sujud ke atas akhir, masuk pelampau Yahudi tembak tuan-tuan sekalian. Yahudi tembak tuan sekalian, tengah sujud. Dah Allah banjir di Masjid Ibrahim Hebron. Ni berlaku di Palestin tuan sekalian. Tuan-tuan, mereka ni 1.7 juta duduk di Gaza, under siege dalam kepungan tuan sekalian. Allahu Akbar. Miskin luar biasa tuan sekalian. Tapi apa boleh kita buat? Nabi ajar pada ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a silahul mukmin, doa setiap mukmin. Kena bulan Ramadan ni kita akan baca doa, baca kunut nazilah. Kunut nazilah tuan-tuan sekalian. Ini sunnah Nabi. Yang kedua, pengajian dia buat. Kita tambah tu, kita demo tuan-tuan, okey. Mesti hantar pada kita ada JV dengan NGO Ar-Rahmah. Macam-macam NGO di Gaza tuan-tuan untuk bantu Palestin. Kami ada kilang roti Asy-Syafi Bakery. Kami ada masjid, bantu Kementerian Pendidikan, macam-macam projek kita buat, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita tidak ambil persen untung daripada demo tuan-tuan. Ini membeza kami dengan NGO lain, kita tak ambil untung tuan sekalian. Sebab apa? NGO kami ni adalah orang-orang yang ada career. Presiden kami, Accountant Petronas, Zulkifli Bahajan. SU Agong, ada firma arkitek. Dia antara arkitek buat KLCC. Haji Zakaria tu antara arkitek KLCC. Yang buat KLCC tuan sekalian. Siapa dia tuan-tuan? Timbalan Haji Johari, Eksekutif Maybank Islamic kita. SKSO Ustaz Dasuki Abdul Rani, TV9. Ustaz Najmi Karim, Smackdown. Ni semua orang macam Ustaz Dasuki ada bisnes. Saya penulis buku dan penerbit buku yang terkenal, sekian dimaklumkan. Jadi kami tak perlu ambil duit demo, tak payah. Itu semua tak Palestin tak silap. Baik, demo yang tiga tuan-tuan, apa dia? Muqata'ah, boycott. Ada 100 lebih barangan jaringan Israel Amerika, kita boycott tak silap. Kakak boycott. Tesco, Teresa Cohen, boycott. Mac and Spencer, baju raya, Mac Spencer, boycott tak silap. Tengok, kena cakna pada barang tuan, jangan beli tuan. Lepas tu sebarkan kepedulian. Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Maka kita buatlah program cakna macam ni pun, alhamdulillah. Besar pahala panitia program buat cakna pada Palestin bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, masa dah tiba, saya minta maaf lah. Lain kali kita datang lagi tuan-tuan, khusus pasal Syria, pasal Palestin, tak sempat pada hari ini. Moga Allah ampunkan dosa kita dalam bulan Ramadan.
Boleh tabarru'at ni tabarruk tuan-tuan, derma berbagus untuk Palestin. Tuan-tuan di luar tu, ni buku Cinta Samurabi ni RM10 je. Novel tebal RM50 pun, lelong RM10 kat luar, semua lelong kakak-kakak. Novel menarik. Pada buku bersimpuh tu memang keluar mata baca, semua lelong. Kisah kemanusiaan ketuhanan dan sekalian. InsyaAllah tuan-tuan dengan infak kita, derma kita, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tuan-tuan boleh tengok page Muslim Care, apa program dia buat untuk bantu Syria dengan bantu Gaza tuan-tuan. Lepas banyak lah, Cambodia kita buat sekolah, buat masjid. Jepun kita ada masjid Toyama. Lepas tu yang terbaru lepas kami beli apa? Bangunan di Warsaw, Poland. Kita buat pusat dakwah Eropah. Sebab apa kita pilih Poland tuan-tuan? Ingat tak Rusia bunuh peladan Chechen akan lari ke Poland, dan saya pergi menyatuni mereka tuan-tuan. Mereka perlukan sebuah tempat berhimpun untuk kegiatan Islam. Sebab di Poland ni pun Islamfobia, kebencian pada Islam itu sangat tinggi di sana. Sebab apa? Yahudi pun lagi memang, ya Allah, mereka benci pada Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok dan boleh get involved dengan Muslim Care untuk kerja dakwah pun boleh tuan-tuan, kerja kebajikan, dan pakat-pakat bantulah tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Sekarang itu saja. Terima kasih penganjur yang sudi menjemput saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.